Mari kita tunaikan salat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Mari kita tunaikan salat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Salat subuh 2 rakaat ditunaikan di awal pagi. Sebelum bekerja memohon doa, moga Allah memberkati. Salat zuhur 4 rakaat ditunaikan di tengah hari. Berehat sejenak setelah bekerja, moga Allah merahmati. Mak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adik-adik rahmati Allah sekalian, hari ini Ustaz
bersama dengan kamu untuk satu slot bersama dengan adik-adik di SK Hashim Awang. Adik-adik rahmati Allah sekalian, saya nak beritahu satu perkara pada kamu hari ini. Saya kira adik-adik yang bersama dengan saya pada hari ini adalah merupakan mereka yang soleh dan mereka yang solehah. Ustaz pasti kamu semua nak jadi orang baik. Ustaz pasti kamu semua adalah orang-orang yang sentiasa nak mentaati perintah Allah. Perkara pertama yang kamu kena taati dalam perintah Allah ni yang paling besar, yang paling hebat, yang paling perlu adalah merupakan as-salah, as-salah, as-salah. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa-siapa yang meninggalkannya maka dia merupakan orang yang meruntuhkan agama. Adik-adik, sebab itu Ustaz terpanggil untuk memberitahu kepada kamu tentang satu perkara. Siapa-siapa yang menjadi kelompok yang mengikuti perintah Allah, dialah orang yang telah pun mendirikan solat dengan sempurna, maka dialah orang-orang yang sentiasa mendapat pemerhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi perhatian khusus dekat dia. Sebab apa? Allah kasih dekat dia. Allah sayang dekat dia. Sebab dia ikut perintah Allah. Maka sudah pasti Allah akan bagi kat dia syurga yang paling besar. Adik-adik tengok belakang ustaz ni ada apa? Belakang ustaz ni ada apa? Ada swimming pool, ada kolam renang. Cantik tak? Lawa tak? Pemandangan yang indah di belakang ini. Adik-adik, ini baru nikmat dunia. Ini baru nikmat dunia yang kalau orang tengok orang kata, cantiknya, lawanya, hebatnya. Tetapi adik-adik tahu tak bahawa ini bukanlah ukuran bagi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah itu sangat hebat, sangat besar dan tidak ada langsung sesuatu yang lebih menyamai daripada dia. Mala ainun ra'at, tak ada mata yang pernah tengok kenikmatan syurga. Wala udhunun sami'at, tak ada telinga yang pernah dengar tentang kehebatan syurga ini yang Allah sediakan untuk orang yang solat, orang yang mendirikan solat. Tak ada lagi wala udhunun sami'at wala qatrun fi qalbil bashar, dan tidak ada lagi hati-hati manusia, pemikiran-pemikiran manusia yang terfikir bahawa itulah nikmat yang paling besar, syurga yang paling hebat. Adik-adik sekalian, Allah sediakan untuk siapa? Allah sediakan untuk satu kelompok yang paling mentaati perintah Allah, dan taat itu dia jelmakan dalam bentuk ta'abbud, menyembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendirikan solat hanya 5 waktu sehari semalam. Kira tengok adik-adik, kalau sehari kita semayang 5 minit, kita kali dengan 5, kita baru 25 minit untuk solat tau. 25 minit ganjarannya seisi alam ini, kehebatan seluruh alam ini Allah hadiahkan kepada orang yang solat. Sebab itu adik-adik rahmati Allah sekalian, Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran bahawa orang yang solat itu as-salatu tanhau 'anil fahsya'i wal munkar. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah kamu daripada menjadi orang yang mencegahkan kamu daripada fahsya, benda buruk, wal munkar, dan benda kemungkaran. Bermakna kamu solat, kamu hebat. Kamu solat, kamu akan jadi orang soleh. Kamu solat, kamu jadi orang baik. Adik-adik rahmati Allah sekalian, seluas langit di belakang kamu, seluas pemandangan yang kamu lihat, syurga adalah milik kamu semua. Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada kenikmatan syurga untuk orang yang mendirikan solat. Sebab itu Ustaz nak layak kat kamu hari ni. Layak tak layak? Layak ni bererti Ustaz tunjukkan kepada kamu bahawa tidak ada sesuatu yang lebih hebat lagi daripada ganjaran yang lebih besar daripada amalan-amalan lain, melainkan orang-orang yang mendirikan solat. Ada seorang sahabat tanya kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni tak banyak benda aku buat amalan. Aku hanya solat 5 waktu sehari semalam, aku puasa pada waktu bulan Ramadan, aku mengerjakan haji, aku tak mengulang-ulang umrah, aku membayar zakat tapi aku tidak banyak bersedekah. Ya Rasulullah, adakah layak kepada aku untuk syurga?" Jawab Nabi SAW, "Ya, sudah pasti syurga itu milik kamu, wahai sahabatku. Syurga itu milik kepada kamu." Bermakna apa? Orang yang mendirikan solat itu, dia layak untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adik-adik sekalian, syurga itu mempunyai aliran-aliran sungai yang begitu luas. Maka dalam syurga tu adik-adik sekalian, kalau kamu katalah ayak ni cantik, ayak ni lawa, ayak ni tak mengalir mana-mana pun adik, itu pun manusia tengok, lawa gila tempat ni, lawa gila kolam renang ni. Tetapi adik-adik sekalian,
syurga yang mengalir di bawahnya aliran air. Air susu mengalir di bawahnya. Aliran madu mengalir di bawahnya. Hari ni kalau kita minum air ni rasa klorin ya. Rasa klorok dekat dalam mulut adik-adik sekalian. Tapi syurga itu mempunyai nilai yang tersendiri, yang akhirnya Allah hanya berikan nikmat itu kepada orang-orang yang solat. Ustaz nak ajak kepada kamu sebelum solat ini dah berakhir, saya nak ajak kepada kamu sebut bersama dengan Ustaz. Ana musallin. Ana musallin. Ana musallin. Saya adalah orang yang bersolat. Saya adalah orang yang bersolat. Saya adalah orang yang bersolat. Adik solat, adik hebat. Assalamualaikum murid-murid. Jom sertai KBS. Apa itu KBS? KBS ialah Kem Bestari Solat. KBS merupakan program Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertujuan untuk mengukuhkan bacaan dan perlakuan solat dengan mengambil kira keupayaan murid untuk mendirikan solat dengan sempurna. Matlamat pelaksanaan Kem Bestari Solat adalah: pertama, murid dapat berwuduk dengan sempurna. Kedua, murid dapat mengetahui cara-cara menunaikan solat dari segi perlakuan. Ketiga, murid dapat melafazkan bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. Keempat, murid dapat menunaikan solat secara individu dan berjamaah dengan sempurna. Jadi, murid-murid dikehendaki mengikuti Kem Bestari Solat bersama ustaz dan ustazah masing-masing semasa sesi PDPR. Bagi menyemarakkan lagi program KBS ini, pihak sekolah menyediakan pertandingan video dan kuis bertemakan solat adalah kewajipan, solat adalah kejayaan. Pertandingan video dibahagikan kepada tahap 1 dan tahap 2. Syarat-syarat pertandingan video tahap 1 ialah berkaitan amali wuduk, durasi video tidak melebihi 5 minit, masa dikira bermula bacaan basmalah sehingga doa selepas wuduk. Murid lelaki wajib membuat perlakuan wuduk menggunakan air. Bagi murid perempuan, hanya simulasi tanpa menggunakan air dan tanpa membuka aurat. Syarat-syarat pertandingan video tahap 2 pula ialah berkaitan perlakuan solat subuh, durasi video tidak melebihi 10 minit, masa dikira bermula daripada takbiratul ihram sehingga memberi salam. Bacaan solat hendaklah secara jelas. Pakaian murid lelaki dan murid perempuan mestilah menutup aurat dengan sempurna. Video mengikut kreativiti masing-masing. Rujuk rakaman video yang disediakan sebagai panduan. Hantarkan video melalui link Telegram yang telah disediakan oleh Ustaz-Ustazah sebelum 8 Oktober 2021. Bagi pertandingan kuis, murid-murid hanya perlu klik pada pautan yang dikongsikan sebelum 8 Oktober 2021. Jangan lepaskan peluang. Hadiah istimewa menanti anda. Sebarang pertanyaan boleh hubungi Ustaz-Ustazah masing-masing. Ma'assalamah. Assalamualaikum. Adik-adik dirahmati Allah sekalian, jumpa lagi slot kedua. Adik-adik, tadi Ustaz cakap kepada kamu tentang nikmat syurga untuk orang solat kan? Berkaitan dengan apakah ganjaran yang Allah nak bagi kepada orang-orang yang bersolat. Adik-adik tahu tak? Sebenarnya ganjaran itu Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan sejak daripada awal penciptaan langit dan bumi. Sejak awal penciptaan dunia ni lagi, khusus untuk orang-orang yang mentaati perintah Allah. Adik-adik rahmati Allah sekalian, solat adalah merupakan sesuatu yang diajak kepada kita untuk menjadi manusia yang paling berfokus sekali. Ustaz jamin adik, sesiapa yang solat, dia adalah orang yang telah pun menepati beberapa cara dan beberapa aspek yang menjadi insan yang terbaik sekali. Satu, orang yang solat adalah orang yang menepati masa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan waktu solat itu ada waktu-waktu dia. Subuh sekian-sekian waktu, Zuhur sekian-sekian waktu, Asar sekian-sekian waktu, Maghrib sekian-sekian waktu dan Isyak pada waktu-waktu sekian. Kerana itulah Allah nak mengajak kepada hamba-hambanya supaya menepati waktu. Dan kita mestilah menjadikan waktu dalam jangka waktu tersebut, waktu tersebut ada antaranya orang yang sembahyang di awal waktu, ada yang solat di pertengahan waktu,
ada orang yang memilih di penghujung waktu. Dan yang paling teruk sekali, yang paling Allah tak suka sekali adalah orang yang solat dalam ruang waktu yang berlainan terus. Bermakna adik, dalam 24 jam satu hari, kesemua dalam 24 jam itu Allah bahagikan 5 waktu sehari semalam, dan setiap saat itu ada waktu yang diperuntukkan untuk kita solat. Adik nampak tak lagi? Yang pertama. Yang kedua adalah Allah mengajar kita untuk kita fokus. Kita mesti jadi orang yang berfokus, orang yang sentiasa menjadi fokus utama dia adalah menta'abbudkan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah yang paling baik, hamba yang memperhambakan diri kepada Allah. Apa maksud hamba? Orang yang hanya menuruti perintah Tuhan dia. Adik-adik ingat tak dengan nama seorang sahabat Nabi SAW, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah adalah merupakan seorang hamba abdi, hamba kepada seorang daripada kafir Quraisy yang sangat hebat, iaitulah Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah bin Khalaf memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk melakukan sesuatu, maka Bilal tidak pernah sesekali menolak permintaan, menolak apa jua perintah yang diperintahkan kepada dia. Sehinggalah satu ketika Bilal bin Rabah menjadi hamba Allah yang terbaik sekali, sehingga kan dia terpaksa mencuri-curi waktu untuk keluar untuk beribadah kepada Allah. Ketika mana Bilal telah pun dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika itulah Bilal bin Rabah telah pun menjadi orang yang sebebas-bebasnya menjadi hamba Allah semata-mata, tanpa menjadi hamba abdi lagi. Walaupun ketika dia jadi hamba abdi, tetapi dia tetap menjadi hamba Allah yang paling tulen, walaupun ketika itu dia terpaksa mengikuti perintah Tuhan dia. Anak-anak sekalian, fokus. Maka di situlah saya sebutkan fokus. Walaupun dia seorang hamba abdi, tapi fokus dia adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, kamu walaupun seorang pelajar, kamu walaupun seorang anak, walaupun seorang dewasa jadi seorang doktor, kamu seorang guru, kamu seorang engineer ataupun sebagainya, tapi fokus adalah kepada Allah. Sebab itu dalam sistem solat ada satu perkataan namanya khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu bererti kita menumpukan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa solat itu begitu hebatnya Allah rangkakan kepada hamba-Nya? Sebab dalam solat itu terdapat satu benda yang tidak terdapat pada tempat-tempat lain, iaitulah kita berada dalam keadaan berjemaah. Solat paling afdal adalah berjemaah. Paling baik dan paling wajib adalah berjemaah. Sebab itu Allah jadikan jemaah itu merupakan satu tempat untuk orang Islam berkumpul dan menjadikan ianya satu kumpulan yang tidak dapat dikalahkan lagi. Kamu lihat bagaimana peperangan antara para sahabat Nabi SAW memerangi para kafir Quraisy. Ketika mana peperangan berlaku? Jika berlaku perpecahan di kalangan tentera-tentera Islam, sudah pastinya kemenangan tidak akan tercapai. Tetapi apabila berlaku jamaah, bulat satu objektif, bulat satu fokus, maka pada saat itulah kemenangan akan jadi milik orang Islam. Sebab itu adik-adik, bergerak secara berjamaah. Kamu tidak boleh tinggalkan jamaah Islam. Kamu tidak boleh meninggalkan rakan-rakan kamu, sahabat-sahabat kamu di kalangan orang Islam. Kamu mesti bergerak dalam bentuk satu kelompok orang Islam yang sangat hebat. 3 perkara ini telah dirangkakan untuk solat ini semata-mata. Adik-adik, dan yang keempatnya adalah bila mana kita solat, ada seorang imam di hadapan dan ada makmum di belakangnya. Imam itu sebagai seorang pemimpin, makmum sebagai rakyat. Pemimpin di hadapan diikuti apabila ia betul, dan apabila ia salah, rakyat di belakang akan menegur imam di hadapan. Di situ Allah mengajar kita, kita mesti ada kepimpinan. Kita mesti ada orang yang memimpin kita, dan kita adalah orang yang terpimpin, dan kita juga adalah pemimpin. Sebab itu adik-adik, 4 perkara ini kamu fikirkan dan jadikan ianya waktu untuk kamu mengguna pakai sebaik mungkin. Waktu peruntukan 25 minutes in one day, 25 minit sehari untuk menggerakkan 4 perkara hebat ini. InsyaAllah, insan hebat
insan yang terulung adalah orang yang mentaati perintah Allah. Kamu adalah orang yang hebat. Macam saya sebutkan tadi, sebutkan ana musallin, ana musallin, ana musallin. Saya adalah orang yang bersolat. Saya adalah orang yang bersolat. Saya adalah orang yang bersolat. Insan hebat, insan yang mentaati perintah Allah. Wahai adik yang ku cinta, adik-adikku sayang, dengan nasihat abang, jangan lupa pergi sembahyang. Dengarlah nasihat abang, jangan cuba tinggal sembahyang. Dengarlah adikku, pesanan dari abangmu. Jadilah insan berguna, insya-Allah kan bahagia. Dengarlah adikku, pesanan dari abangmu. Kau umpama permata menyinari keluarga. Adik-adik, kali ni jumpa lagi. Okey, adik-adik sekalian, Ustaz tadi dah cerita kepada kamu macam mana habuan dan juga imbuhan kelebihan yang Allah bagikan kepada orang-orang yang bersolat. Tidak, Ustaz cerita kepada kamu bagaimana kenikmatan syurga yang Allah bagikan, yang Allah tunjukkan, Allah gambarkan kepada kita. Sekarang adik-adik tengok tau, dengar elok. Saya nak tunjukkan kepada kamu satu perkara yang sekiranya kamu meninggalkan solat, apa jadi? Adik-adik, jangan main-main, kerana perkara ni adalah amat besar. Perkara ni amat berbahaya. Perkara ni amat bahaya kepada kamu dan bahaya kepada kaum keluarga kamu, adik-adik. Adik-adik rahmati Allah sekalian, apakah azab yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada orang-orang yang meninggalkan solat? Apakah yang telah pun dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang meninggalkan solat ini, adik-adik? Adik-adik rahmati Allah sekalian, tidak ada azab yang paling pedih, tidak ada satu pun siksaan yang paling pedih melainkan siksaan untuk orang yang meninggalkan solat. Sebab itu adik-adik sekalian, jangan jadi orang yang memandang ringan kepada perkara yang ramai orang pandang ringan. Ramai orang hari ini, orang Islam memandang ringan kepada solat. Tetapi sebenarnya itulah sebesar-besar ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan main-main, jangan pandang kecil, jangan pandang biasa-biasa, ataupun bahasanya jangan pandang bisya-bisya tentang solat ini, kerana ia adalah merupakan sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan azab yang paling pedih. Allah sediakan neraka, selautan neraka yang paling besar untuk orang yang meninggalkan solat. Adik tengok background ustaz hari ni, warna oranye terang adik, nak menunjukkan kepada kamu betapa besarnya azab yang Allah Taala sediakan kepada orang yang meninggalkan solat. Siksaan untuk mereka, neraka yang tidak ada tempatnya untuk orang-orang baik, melainkan orang-orang yang jahat semata-mata sahaja yang akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Keadaan neraka yang membuak-buak apinya, lautan api. So, tadi kamu lihat bagaimana tenangnya air berwarna biru. Adik-adik sekalian, neraka bukan tempat sebegitu. Lautannya semuanya menyebabkan seseorang itu mendapat azab. Dia makan sesuatu pun yang tidak ada yang mengenyangkannya melainkan menyiksa kepada dia. Dia makan buah-buahan daripada buah-buahan yang berduri. Dia meminum air daripada nanah-nanah yang dibuat daripada api neraka. Kesemuanya menyebabkan siksaan yang memeritkan sesiapa sahaja yang mendapatkan azab ini, adik-adik sekalian. Sebab itulah ustaz terpanggil, seluruh guru-guru kamu terpanggil, para alim ulama telah pun menyebutkan perkara ini setiap kali mereka mengarang kitab-kitab. Setiap kali khutbah Jumaat akan disebutkan perkara berkaitan dengan takutlah kamu kepada perintah Allah, takutlah kepada kamu azab Allah. Kerana apa? Kerana azab itu tidak ada sesuatu yang lebih baik, tak ada yang baik langsung. Sebab itu adik-adik sekalian, ustaz rasa terpanggil bertanggungjawab kepada kamu semua untuk menyampaikan perkara ini.
jangan pandang kecil kepada azab Allah. Apatah lagi ini melibatkan sesuatu yang paling besar dalam hidup manusia. Adik-adik sekalian, selepas daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar sekali adalah merupakan orang yang meninggalkan solat. Sebab itu adik-adik sekalian, Ustaz menyeru kepada kamu, Ustaz menyeru kepada sekalian yang ada, sekalian orang-orang Islam yang ada, jagalah solat ini. Jagalah solat ini. Jagalah solat ini. Kerana ia merupakan sesuatu yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ustaz tak nak kamu selamat hanya di dunia, kamu boleh duduk dalam rumah yang selesa, kamu boleh pergi melancong di semua tempat. Tetapi datang bila waktunya, hari telah pun kiamat, dunia telah pun kiamat, dan bila sampai waktunya kita telah mati di dalam azab kubur lagi, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan habuan-habuan untuk orang-orang yang meninggalkan solat. Allah Allah letakkan muka dan nangkir untuk memalu dan memukul kita dalam kubur nanti, adik-adik sekalian. Jangan pandang ringan, jangan pandang kecil, jangan pandang perkara ini biasa, adik. Walaupun orang lain memandang biasa, kamu orang beriman, kamu orang bertakwa, kamu orang hebat, adik. Jangan pandang ringan. Jangan semata-mata kamu mengatakan bahawa dosa ini semata-mata kalau orang minum arak itu berdosa, orang berzina itu berdosa, orang mencuri itu berdosa, orang berbohong itu berdosa. Tetapi di antara dosa yang paling besar dalam semua dosa ini adalah dosa meninggalkan solat. InsyaAllah adik-adik, Ustaz pasti dan Ustaz yakin dengan anak-anak pelajar yang ada dalam surat ini adalah anak-anak yang sedang mencari ilmu untuk ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peliharalah ilmu ini dengan mempraktikkan solat yang telah pun diajar oleh guru-guru kamu. Kamu jadikan solat camp bestari solat ini sebagai satu solat untuk kamu menimba ilmu sebanyak mungkin dan menjadi golongan yang sentiasa taat pada perintah Allah, dan menjadikan solat ini solat yang terbaik untuk kamu. Jangan semata-mata solat untuk hanya menutup mulut-mulut ibu-ibu kamu. Ibulah orang yang selalunya memanggil kita, pergilah solat, pilah solat, pilah solat, pilah semayang. Nak tutup mulut mak semayang juga, tapi semayang tunggang langgang, adik. Jangan, adik, jangan. Walaupun dia solat dengan keadaan tunggang langgang, tapi solatnya tak diterima oleh Allah. Jika Allah tak terima, dia seolah-olah tidak pernah solat. Sebab itu adik-adik, camp bestari solat ini adalah untuk menerbitkan anak-anak pelajar yang bermutu dalam solat mereka, sehinggalah mereka mampu untuk solat dengan dapat rukun yang betul, perkara sunat yang betul, dan ilmu yang betul, dan diperbetulkan oleh guru-guru kamu. InsyaAllah adik-adik, Allah Subhanahu wa taala sedang mengganjarkan kamu dengan pahala yang banyak, dan Allah jadikan orang-orang yang berada dalam camp bestari solat ini dua golongan. Satu, golongan talibul ilmi, penuntut ilmu, dan keduanya adalah orang al-musallin, golongan bersolat. Maka golongan ini kedua-duanya Allah letakkan dalam syurga yang paling tinggi martabat di kalangan mereka, dan terhindar kamu daripada api neraka yang kawahnya sedang menanti orang-orang yang meninggalkan solat. InsyaAllah Ustaz yakin dengan kamu, insan hebat, insan yang mentaati Allah, orang hebat adalah orang-orang yang sentiasa mencari ilmu untuk menjadi hamba yang terbaik. Manusia hebat, manusia yang sentiasa memelihara solatnya. InsyaAllah jumpa lagi adik-adik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak cikgu? Harapnya semua sihat. Alhamdulillah. Baik, sambung kita PDR kita pada minggu ini.
Baik, sebelum cikgu teruskan, baik, cikgu cerita sikit apa dia Kem Bistari Solat. Baik, Kem Bistari Solat perlu dilakukan di peringkat sekolah. Baik, mulai tahun 2021, Kem Bistari Solat kita akan jalankan secara online. Okey, tidak bersebuka seperti yang selalu kita jalankan di sekolah. Jadi cikgu harap apa maksud Kem Bistari Solat, iaitu kamu mestilah mengetahui rukun dalam semayang, iaitu cara mengambil air semayang, cara solat dan berdoa. Baik anak-anak, bila di rumah kamu ingatlah pesanan ibu bila ibu bapa memesan untuk solat setiap hari. Cikgu harap hari ini semua solat kan? Baik. Sebelum cikgu teruskan, ingat solat adalah sesuatu perkara yang penting bagi anak-anak di rumah. Ingat pesanan cikgu, apa yang ibu bapa suruh lakukan. Solat adalah perkara yang penting. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, cikgu melancarkan program Kem Bistari Solat peringkat sekolah kebangsaan Hashim Awang tahun 2021. Nak berjaya, nak berkat, jangan lupa solat. Program KBS Sekolah Kebangsaan Hashim Awang yang punya. Hai anak-anak, rindu tak kat sekolah? Jom ikut cikgu.